Tuan-tuan sekalian, kemudian apa kaitan bumi Syria dan Palestin ni khususnya dengan akhir zaman ni? Ni baru kita masuk tajuk betul ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat hatta yanzila ar-rumu bil a'maq aw bidabiq, sehinggalah Rom akan turun bertapak di satu tempat yang bernama a'maq ataupun dabiq. Hadis Sahih Muslim. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni ulama sebut sebagai hadis seperti yang diterangkan oleh Nabi, Yaum al-Malhamah al-Kubra, hari penceraian daging yang paling besar sekali. Yaum al-Malhamah Kubra ini adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah manusia. Ini saya sebut ringkasan sebab dia ada tajuk ceramah khas yang tu. Ni dia tengok saya dah. Sebut tajuk ceramah khas, dia tengok saya. Maksudnya untuk akan datang lah tu. Tak tahu lagi, tak jamin kan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis, jarang diceritakan, kita jarang diperdengarkan bahwasanya di akhir zaman nanti akan jadi satu peperangan di antara kalian dan juga Rom, dan ia adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Soalan dia tuan-tuan, perang tu berlaku ke tak lagi? Jawapan dia, ijma' semua ulama sampailah ke tahun ni 2016, perang itu belum berlaku. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ni saya sebut. Dan fakta yang Nabi sebut dalam hadis tu tak perlu ditakwil dengan benda-benda lain dah, kerana Nabi sebut dengan jelas. Nabi kata Rom akan turun di satu tempat yang bernama A'maq, syakkar rawi dabiq. Tempat tu nama A'maq, ataupun perawi hadis tu kata A'maq Nabi sebut, ataupun dabiq. Tuan-tuan sekalian, A'maq dan dabiq ini duduk sebelah-sebelah, dekat macam ni je. Sebelah macam tu je. Daerah kecil duduk macam tu. Nama daerah yang disebut oleh Rasulullah itu ada sampai hari ini di Syria. Ini sejarah Syria ni yang nak sebut ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daerah kecil yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan menjadi camp, tempat untuk tentera-tentera Rom berpengkalan, Nabi sebut A'maq. Tuan-tuan, pi hari ni A'maq dengan Dabiq ni satu kawasan tanah rata. Dia tak ada bangunan, hospital, sekolah, dia kawasan tanah rata, kosong. A'maq atau Dabiq. Dan perang ni belum berlaku. Apabila mereka turun ke situ, maka akan berlakulah pertempuran yang paling dahsyat di antara umat Islam dan juga tentera Rom. Ulama bahas di sini ada khilaf. Rom ni siapa? Rom ni, kalau tuan-tuan tengok huraian-huraian ulama Mesir ke, ulama Syria ke, mereka akan sebut, saya dengar daripada telinga saya sendiri, daripada para ulama Syria dan para ulama Mesir, antaranya huraian Dr. Ali Jum'ah. Bila sebut Rom, orang kata Rom itu adalah Eropah dan Amerika Syarikat. Wallahu alam. Yang tu pun tafsiran ulama, ijtihad ulama. Kalian akan berperang dengan mereka. Mereka akan turun sampai ke A'maq, kemudian mereka akan berdiri di bawah 70 lebih bendera. Nabi sebut syiarah. Maksudnya 70 lebih negara. 70 lebih negara.
Di bawah setiap satu bendera ada 12,000 tentera dia. Jumlah keseluruhan lebih kurang ni tentera hak Nabi sebut yang datang berkumpul di situ. Lebih kurang 1 juta lah kalau tuan kali. 1 juta tentera yang berkumpul di situ. Dan ketika itu kata Rasulullah, umat Islam akan dipimpin oleh salah seorang daripada keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia disebut Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Imam Mahdi ni dia bukan cerita retorik, hikayat, dongeng ke. Imam Mahdi ni disebabkan terlalu banyak hadis-hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, terlampau banyak sahabat yang sebut tentang Imam Mahdi, melebihi 50 orang sahabat, menjadikan hadis Imam Mahdi mutawatir maknawi. Tak payah hurailah mutawatir maknawi, lagi panjang pula lagi. Tapi hadis yang kuat bahwasanya di akhir zaman nanti akan muncul salah seorang daripada keturunanku, kata Rasulullah, cucu cicit Nabi. Maksudnya Ahlul Bait. Ketika itu dia akan memerintah, dan ketika itu dia akan memimpin umat Islam untuk berperang dengan Rom sehingga mencapai kemenangan. Sampai menang. Di mana tuan-tuan perang ni tuan? Syria. Tak nampak lagi? Di Syria. Subhanallah. Berlaku ke tak lagi? Belum. Tuan-tuan baca hadis lain, Nabi akan sebut ketika mana Rom bawa turun dia punya tentera dia, tak tahulah berapa puluh juta orang, wallahu alam. Hak Nabi sebut tadi yang berhimpun saja, nu yang nak datang lagi dan sebagainya, wallahu alam. Ketika itu Al-Imam Muhammad ibn Abdullah baru saja dibai'ah. Saya masuk cerita Imam Mahdi. Imam Mahdi sejam 30 minit. Cerita Imam Mahdi saja. Dia punya perwatakan dia dibai'ah di mana sebagainya. Selepas dia dibai'ah di Mekah, dia mesti dibai'ah di Mekah. Kalau bai'ah di Masjid Durian Burung, yang tu bukan Imam Mahdi. Confirm boleh menampak. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni hadis kriteria dia Nabi sebut begitu terperinci sehingga kan orang tak boleh mengaku Imam Mahdi. Siapa-siapa mengaku Imam Mahdi kita boleh tanya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan dibai'ah di Makkah. Setelah dia dibai'ah oleh sekumpulan ulama daripada Iraq dan juga Syam. Nampak tak? Iraq dan juga Syam. Iraq ni pun hebat. Sebab di kalangan 25 orang Rasul, daripada Iraq 4 orang. Daripada Iraq 4 orang. Daripada 25 Rasul tu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus alaihissalam. Daripada Iraq. Ketika Imam Mahdi dibai'ah, yang paling awal mengangkat dia untuk dibai'ah oleh orang Islam lain adalah 2 kumpulan ulama. Yang pertama daripada Syam dan yang kedua daripada Iraq. Pak tuan, Syam. Ulama Syam. Ulama Syam. Dia ni akan angkat bai'ah, kemudian orang lain pakat bai'ah. Tanda yang paling besar bahawa dia itu adalah Imam Mahdi adalah satu lagi hadis lain yang diriwayatkan, juga hadis sahih, iaitu satu tentera akan keluar daripada tentera zalim yang Nabi sebutkan sebagai Al-Jayshus Sufyani. Nabi gelarkan mereka ini sebagai pasukan Sufyani. Yang ni para ulama khilaf banyak yang ni. Kita pun tak tahu siapa mereka. Tentera Sufyani. Banyaklah tafsiran dia, takwilan dia, uraian hadis ni. Cuma Nabi kata tentera Sufyani yang zalim ini setelah mendengar bahawasanya Imam Mahdi telah dan sedang dibai'ah di Makkah. Bai'ah ke tak ya tuan? Belum. Dia akan dibai'ah di Makkah. Setelah mendengar tentera zalim daripada Syam juga, satu kumpulan tentera yang zalim akan keluar beramai-ramai untuk menyerang
pasukan yang baru dibentuk oleh Al-Imamul Mahdi. Sampai di satu tempat yang bernama Baida. Dalam hadis disebutkan, fa idza kanu bi Baida minal ard, apabila tentera Sufyani ini sampai ke satu tempat yang bernama Baida, maka mereka keseluruhannya ditelan oleh bumi. Bumi buka macam tu, telan. Yang selamat hanyalah satu atau dua tentera sahaja. Tentera jahat yang selamat ni lah yang pergi beritahu bahawasanya keseluruhan Sufyani telah pun ditelan. Habis. Hadis yang Nabi sebut bahawasanya tentera ini, Sufyani ni, yang nak serang kumpulan yang membai'ah Imam Mahdi, ditelan di bumi yang bernama Baida. Baida ni di Madinah. Baida ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan boleh ziarah nak tempat nama Baida. Bagi tahu driver taksi tu kata nak pergi Baida, nak tengok. Pergilah tuan-tuan, pergi umrah banyak kali dah, duk pergi tengok ayat kencing unta lah. Duk kena muhung dengan driver, duk ulang pergi. Minta maaf yang tuan-tuan travel, minta maaf lah. Ini teguran pedas saya. 4 kali pergi, 4 kali itulah ladang unta. Allahu Rabbi. Banyak tempat lagi nak boleh pergi ziarah. Tempat Nabi dibesarkan di Sa'diyah pun tak pernah sampai lagi. Kami pergi dah, Alhamdulillah. Sa'diyah, tempat Nabi duduk 5 tahun tu. Ada perkampungan dia. Apilah situ. Ni kira duduk pergi pasal kurma je. Sampai boleh cakap Arab lah hak jual kurma tu. Sampai dia cakap Melayu. Hak jual kurma tu. Iklan ni. Beletiak sikit. Tuan-tuan, banyak tempat pergi. Pergi Baida. Pergi Abwa, tempat apa nama ni, ibu Nabi. Ditanam. Ada sampai hari ni. Nama tempat Abwa. Tuan-tuan sekalian, Baida sampai hari ni di Madinah. Sampai di situ tentera Sufyani akan ditelan. Tinggal seorang atau dua. Allahu Rabbi. Itulah petanda paling besar bahawasanya yang sedang dibai'ah di Masjidil Haram Makkah itu adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Cicit Rasulullah, cicit yang paling bawah, yang ke bawah kita tak tahu kan, silsilah dia Hasan dan Husain, dan dia adalah manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi Allah ketika tu.